Kalau dilihat cara pentadbiran, saya rasa untuk Menteri Besar, with all the respect, saya rasa dia tahu keadaan politik yang beliau hadapi ini, sokongan yang beliau hadapi ini tidak kukuh. Maksudnya majoriti yang beliau ada sangat tipis dan sebarang kesilapan yang dibuat akan menyebabkan keretakan yang mungkin tidak boleh diperbaiki. Jadi kerana itu dalam soal menguruskan negeri Johor, saya lihat beliau berbanding dengan negeri yang dikuasai Perikatan Nasional yang lain, pendekatannya berbeza. Lebih cenderung cara ataupun kaedah Pakatan Harapan, iaitu menyantuni walaupun berbeza parti dijemput untuk mesyuarat yang terbaru dan sebagainya. Tetapi saya rasa itu lebih nak menenangkan pandangan umum, kerana hakikatnya pelaksanaan itu jauh berbeza. Why I said like this? Sebagai contoh, pertembungan antara ketiga-tiga parti UMNO, PAS dan juga Bersatu dapat dilihat dalam soal lantikan politik, lantikan ahli-ahli majlis, lantikan ketua-ketua kampung ini, yang mana pertikaian itu sangat terkesan bukan soal bergaduh semata-mata. Kalau kita lihat dulu bila diumumkan lantikan ketua kampung, PAS tak bersetuju, Bersatu tak bersetuju. Sebab saya tengok pun memang bila saya tengok dari segi senarai nama yang dilantik itu memang semuanya hampir keseluruhannya daripada parti UMNO. Kerana yang menguasai portfolio yang melantik ketua kampung tu orang UMNO, jadi hampir kesemuanya orang. Manakala kalau portfolio itu dipegang oleh Bersatu pula, jadi lantikan politik ini menjadi perebutan di kalangan mereka. Cuma kesan yang lebih besar ini adalah soal khidmat kepada masyarakat setempat. Apabila yang dilantik itu tidak mewakili kesepakatan mereka, maka sudah pasti cara kerja itu sangat tunggang langgang. Saya ambil contoh, kalau di Johor Bahru ni ada isu-isu yang tidak dapat diselesaikan ataupun menjadi isu yang cuba disenyapkan. Maksudnya kalau ahli majlis ini orang UMNO, orang UMNO akan cuba backup dan sebagainya. Tapi kalau yang ini adalah daripada orang Bersatu dan hanya orang Bersatu sahaja yang akan bersama. Jadi sebenarnya perbezaan ataupun pertembungan itu semakin ketara di peringkat akar umbi. Kalau di peringkat umum, di kacamata TV ataupun yang diwawarkan itu seolah-olah merangkumi semua, tapi dalam pelaksanaan banyak pertikaian dan saya rasa kalau tidak diuruskan, silap-silap mereka memang akan bertembung sama sendiri dalam pilihan raya akan datang. Johor ni bagi saya memang menarik sebab Johor merupakan kubu kuat UMNO dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin berasal dari Johor dan sekarang dia memimpin Parti Bersatu. Dan Bersatu juga mempunyai sokongan di Johor. Jadi bagaimana YB melihat kedua-dua gajah ini di Johor? Adakah medan peperangan pada PRU yang ke-15 akan menentukan siapa mati, siapa jatuh, siapa bangun? Jatuh bangun antara dua-dua parti ini. Okey, berbalik kepada kisah gajah ni. Saya rasa gajah sekarang mengelak sama sendiri. Mereka tidak cuba bertembung. Contohnya bila ada mesyuarat yang diadakan selepas titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, 20 Mei ada keluar titah kata ahli parlimen dan adun negeri Johor kena bermesyuarat bersekali. Jadi 27 Mei, seminggu selepas itu kita ada mesyuarat. MB ada, tapi Perdana Menteri tak ada. Sebab Perdana Menteri ini, mungkin rakyat Malaysia tak terlepas pandang, Perdana Menteri yang kita ada ni bukan hanya ahli parlimen paguh, tapi beliau ni adun di Gambir. Jadi dia pegang 2 kerusi di Johor ini. Jadi kalau Perdana Menteri tarik kerusinya, maka boleh jatuh kerajaan. Sebab beza sekarang 29-27 punya komposisi kerusi. Jadi pertembungan ini sekarang saya rasa dielakkan. Cuma bila masuk pilihan raya, soalnya bagaimana penerimaan akar umbi setiap parti ini terhadap parti satu lagi. Jadi sebagai contoh di Pagoh, telah dibuat pengumuman di kalangan UMNO bahawa kalau
yang bertanding itu adalah Perdana Menteri, UMNO nak letak calon. Ini pandangan Akaumi, ini bukan pandangan keputusan di peringkat nasional, tapi di bawah ini jelas. Walaupun katakanlah mereka dapat persetujuan di peringkat pusat, tapi di bawah ini dah bertembung. Mereka tidak akan bekerjasama. So in that sense, saya rasa walaupun sekarang ini masing-masing cuba mengelak daripada bergaduh bercakaran ketika ini, tetapi lambat laun bila masuk pilihan raya, UMNO tidak akan mengalah dengan kerusi-kerusi yang mereka, walaupun bukan sekadar kerusi yang menang, kerusi yang mereka kalah sebelum ini pun mereka akan cuba bertanding, manakala Bersatu pula merasakan inilah kubu terkuatnya, inilah kawasan Perdana Menteri, mereka juga akan menuntut sebanyak kerusi. Maka pertembungan antara UMNO dan Bersatu ini, kalau saudara Lam tanya, jangan buat apa-apa, mereka akan bertembung. Jadi kita jangan ganggu, jangan cuba provoke ke apa-apa, kita tunggu sementara kita kuatkan akar umbi kita. Dan saya difahamkan bahawa UMNO Johor tidak sehaluan dengan UMNO Pusat, dan UMNO Johor ni kuat dan lantang pemimpin Johor membangkitkan banyak isu nasional dan bangkitkan pandangan yang agak berbeza dengan UMNO Pusat, seperti Naib Presiden UMNO Datuk Seri Khalid Nordin, Timbalan Pengerusi UMNO Johor Datuk Nur Jazlan. Nampaknya mereka tak begitu sehaluan dengan pimpinan. Adakah peretakan berlaku di kalangan UMNO Johor dan juga UMNO Pusat? Pertembungan yang saya lihat ini pandangan luaran, saya tak tahu dari sudut dalaman, yang mana mereka terpaksa mendengar suara akar umbi kerana ramai yang merasakan marah dengan pentadbiran kerajaan persekutuan, terutamanya di kalangan penyokong ataupun ahli UMNO di Johor ini. Mereka memang terkesan sangat. Jadi nak tak nak pemimpin mereka kena bersuara, kerana kalau tidak bersuara mereka akan hilang pengaruh di peringkat akar umbi. Sementara bila mereka berbeza pandangan, maka dilihat UMNO ini di Johor masih kuat. Tetapi sebenarnya ianya seperti satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Seperti mana permulaan soalan pertama tadi, kalau saya ingat, soal hubungan mereka ini, kalau Bersatu bersekali dengan UMNO nampak kuat, tapi bila masuk pilihan raya mereka akan bertembung sama sendiri. Kalau tidak, mereka akan hilang dominasi ataupun pertandingan kerusi yang lebih banyak. Jadi sekarang ini isu perebutan untuk bertanding dengan lebih banyak di negeri Johor, dalam keadaan inilah tempat Bersatu juga. Jadi kalau perspektif kita lihat, oh ini UMNO kata dia paling kuat, orang Bersatu juga akan mengatakan Johor ini negeri mereka paling kuat, ini negeri Perdana Menteri. Ya, betul. Cuma saya lihat pertembungan ini sebenarnya memang tidak dapat dielakkan. Sepatutnya mereka berfikir lebih panjang sebelum langkah Sheraton. Tetapi bila sekarang sudah berlaku, maka untuk Pakatan Harapan, kita ialah mengikuti keadaan semasa. Cuma for me, let them be. Orang Melayu ke bukan Melayu, ini pertembungan politik, perebutan antara gajah dan gajah.